Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga amalan-amalan sunat yang saya nak kongsikan kepada para penonton sekalian lah. Oleh dikarenakan, kalau kita datang sana, setakat buat umrah saja. Umrah ni dalam masa 2 jam, 3 jam dah selesai umrah kita. Tapi apa yang kita nak buat selain daripada umrah di sana? Di sinilah saya nak kongsikan beberapa amalan-amalan sunat yang kita boleh buat di sana. Selain daripada solat fardu lah. Okay, kita boleh buat di sana. Ada juga amalan-amalan untuk kita maksimiskan masa dan juga untuk mendapatkan seberapa banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya yang paling penting adalah solat sunat. Okey, solat sunat ni sangat banyak sekali yang saya nak kongsikan solat sunat yang boleh kita dirikan. Kemudian puasa sunat. Okey, sekurang-kurangnya kita boleh puasa Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis kita boleh puasa sunat. Terlebih lagi kalau kita bila puasa sunat tu setiap Isnin dan Khamis kita masuk dalam Masjid Nabawi tu kita akan nampak sufra ataupun dibentangkan plastik putih tu kita boleh duduk berbuka puasa sekali dengan orang lain. Okey, tidak kiralah okey daripada apa pun bangsa kita pun sekalipun. Okey, kemudian kita boleh melakukan sedekah. Okey, sedekah yang paling senang ataupun paling baik kita lakukan di sana adalah sedekah makanan lah. Okey, bukan kita katakan tak boleh bagi sedekah keuangan lah, sedekah duit. Okay, tetapi oleh dikarenakan mungkin ramai yang boleh tertipu lah di sana. Okay, jadi disebabkan itu yang paling mudah untuk kita buat adalah sedekah daripada makanan lah. Kalau sedekah tentang kewangan ni kadang-kadang ada yang datang approach kita, jumpa kita, dia tanya, do you talk English? Kamu boleh berbual dalam bahasa English. Jadi daripada situlah dia cerita dia hilang beg tangan lah, hilang duit lah, hilang ni lah, hilang tu dan sebagainya. Jadi dia minta kita berikan beberapa jumlah keuangan yang diperlukan. Jadi disebabkan itu kita lebih baik kita elakkan daripada memberikan sedekah keuangan di situlah. Kita bagikan sedekah makanan ataupun kita namakan sabil. Okey, lepas itu kita boleh melakukan solat jenazah. Okey, solat jenazah ni ada je. Okey, setiap kali waktu solat, selepas solat fardu, solat waktu, ada je jenazah untuk kita solatkan. Dan solat jenazah ni sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selain daripada itu untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, tapi untuk mereka yang dalam keadaan haid pula bagaimana? Sangat-sangat terbatas, tak boleh solat, tak boleh puasa. Okey, tapi mereka boleh sedekah. Okey, mereka boleh banyakkan berdoa kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ini di antara amalan-amalan sunat yang saya nak kongsikan kepada penonton sekalian lah. Okey, yang pertama sekali solat-solat sunat. Solat sunat ni banyak. Tapi solat sunat yang paling penting untuk kita jaga, untuk kita amalkan adalah solat sunat rawatib ataupun lebih dikenali sebagai qabliyah dan juga ba'diyah. Selain daripada itu solat sunat duha, solat sunat isyraq, solat sunat malam iaitu solat sunat tahajud dan sebagainya lah, solat sunat witir. Jadi itu adalah di antara solat-solat sunat yang boleh dirikan. Di antaranya juga ada satu solat sunat yang bila kita dirikan kita akan dapat pahala sama seperti orang mengerjakan haji, iaitu selengkapnya. Seperti mana yang disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, sesiapa yang solat subuh berjemaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sehingga naiknya matahari, mengerjakan solat 2 rakaat, itu solat sunat isyraq, maka adalah baginya pahala sama seperti pahala orang mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Jadi ini adalah satu ganjaran yang sangat besar untuk kita dapatkan. Iaitu untuk kita lakukan solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni mudah. Syaratnya kita mesti subuh secara berjemaah. Sebaik-baiknya di masjid lah. Subuh secara berjemaah di masjid. Kemudian lepas subuh secara berjemaah tu jangan kita berbual. Jangan kita lakukan hal-hal keduniaan. Jadi yang mana sebelum subuh. Kalau kita pergi ke masjid ni selalunya sebelum subuh lah. Jadi kalau kita pergi ke Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, selalunya sebelum azan subuh 1 jam ataupun 1 jam lebih sebelum azan subuh kita sudah berada di masjid. Jadi sebelum subuh apa kita boleh buat? Sebelum subuh kita boleh buat solat sunat fajar 2 rakaat kalau dah azan subuh. Kalau belum azan subuh kita boleh buat solat itu solat tahajud.
dan juga solat witir. Kemudian azan subuh kita buat solat sunat fajar 2 rakaat yang di mana Nabi katakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian bila sudah qamat kita lakukan solat subuh secara berjemaah. Kemudian lepas solat subuh secara berjemaah jangan terus keluar daripada masjid, kita tunggu di dalam masjid dengan kita melakukan aktiviti-aktiviti kerohanian, aktiviti ibadat seperti berzikir, lagi seperti membaca Al-Quran, seperti berdoa sehinggalah waktu syuruk. Okey, sehinggalah waktu syuruk, iaitu sehinggalah waktu matahari terbit. Kemudian bila matahari itu dah terbit, okey, selama 15 minit barulah kita melakukan solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni dia adalah solat sunat duha pada awal waktu dan pahalanya sama seperti pahala orang mengerjakan haji dan umrah secara sempurna. Senang je untuk kita dapat pahala haji dan umrah hari-hari. Okey, walaupun solat di rumah pun insya-Allah solat secara berjemaah tu kita akan dapatkan pahala seperti haji dan umrah. Ya, kemudian solat-solat sunat yang lain adalah solat sunat witir ke, solat sunat tahajud ke, solat sunat duha, okey, 2 rakaat ke dan sebagainya. Okey, selain daripada itu kita akan mendirikan solat jenazah. Solat jenazah ini adalah senang sekali solatnya. Okey, tak susah solat jenazah ni, tak ada sujud, tak ada rukuk, tak ada duduk di antara dua sujud. Okey, hanya diri menghadap ke arah kiblat, takbir, kemudian bagi salam. Okey, jadi dia ada 4 kali takbir. Takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita baca selawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga kita membaca doa untuk yang si mati. Takbir yang keempat kemudian kita bagi salam. Jadi ini cara ringkas untuk kita mendirikan solat jenazah. Okey, untuk kita tahu panggilan untuk solat jenazah ni mudah. Okey, kita dengar panggilannya, kalau kita tahu dalam bahasa Arab dia akan panggil as-salatu 'alal mayyit. Solat di atas mayat. Okey, as-salatu 'alal mayyit. Kemudian as-salatu 'alal maitati ataupun as-salatu 'alal amwati ataupun as-salatu 'alal tifli ataupun al-atfal. Okey, tidak kiralah kalaupun kita tak tahu berapa jumlah mayat yang ada ketika itu, tak tahu jantinanya, tak mengapa. Niat dia seperti umum. Sahaja aku solat jenazah kerana Allah Ta'ala. Okay, niat seperti umum sahaja. Okay, tak perlu kita nak tahu jantina dia, berapa banyak jumlah dia, okay, lelaki ke perempuan dan sebagainya. Nama jenazah tu pun tak perlu kita ketahui. Okay, jadi yang penting bila kita nak takbir atau ihram tu, kita sudah tahu tentang cara-cara mendirikan solat jenazah. Okay. Jadi pada takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Okay, lepas tu Allahu Akbar. Lepas tu kita baca Al-Fatihah. Sehinggalah selesai Al-Fatihah. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, sampailah waladhdallin, amin. Kemudian kita tunggu imam untuk takbir yang kedua, kita pun takbir yang kedua. Allahu Akbar. Takbir yang kedua ni kita baca selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, ataupun kita baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Okay, kemudian dah habis, kita baca selawat, kita tunggu imam takbir yang ketiga, kita pun takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Okay, jadi bila takbir yang ketiga ni, inilah datang dilemanya kita nak baca doa untuk jenazah. Nak baca doa untuk jenazah ni, kita tak tahu jenazah ni lelaki ke perempuan. Okay, berapa banyak. Jadi ini tak penting. Yang penting kita baca doa tu. Okay, walaupun kita baca doa itu hanya ditujukan untuk satu jenazah, okay, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu untuk siapa kita tujukan doa tu. Okay, jadi yang penting kita baca doa tu. Okay, jangan kita berapa jenazah yang ada tadi, lupa pula nak tanya imam. Okay, jadi tak payah tanya imam, kita hanya baca doa yang secara umumnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang paling ringkas. Ataupun yang paling ringkas lagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu lagi ringkas. Jadi bacalah banyak kali kalau kita tidak menghafal doa jenazah yang panjang lah. Okay, kalau kita hafal, baguslah kita bacakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minaz zunubi wal khataaya kama yunaqqi as-sawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi
wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Okey, jadi ini adalah doa yang panjanglah kalau kita hafal. Kalau tidak pun tidak mengapa, Allahumma fir lahu warhamhu pun boleh. Allahumma fir laha warhamha pun boleh. Allahumma fir lahum warhamhum pun boleh. Tapi kalau kita mengetahui bahasa Arab, sebaik-baiknya kita meletakkan berapa jumlahnya ataupun untuk jantinanya jenazah itulah. Kalau tidak, tidak mengapa, tak menjadi masalah. Kemudian kalau jenazah tu adalah anak yang kecil, okay, kita perlu baca doa yang lain. Okay, disebabkan anak yang kecil tidak mempunyai dosa. Okay, jadi dia tidak memerlukan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk anak kecil kita bacakan doa Allahumma ja'alhu liwalidayhi faratan wa ajran wa syafi'an mujaban. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan pahala dan sebagai syafaat yang mustajab untuk kedua orang tuanya. Ataupun doa yang panjang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma saqqil bihi mawazinahuma wa'azim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi bi rahmatika azabal jahim. Itu ya Allah, perberatkanlah kerana timbangan kebaikan kedua orang tuanya. Perbanyakkanlah pahala kedua orang tuanya yang melalui sesuatu ujian ini dengan penuh kesabaran, dan kumpulkanlah dia bersama orang-orang soleh terdahulu daripada kalangan orang-orang yang beriman, dan masukkanlah dia di dalam pengasuhan Nabi Ibrahim, dan dengan rahmatmu peliharalah dia daripada siksa neraka jahim. Okey, jadi anak-anak yang kecil lagi akan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kecil ini akan berada di bawah iaitu pengasuhan Nabi Ibrahim di dalam syurga nanti. Dan anak-anak kecil ni kalau kita dengan penuh kesabaran kita lalui ujian ini, akan menarik kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di situlah kita akan dikumpulkan. Okey, jadi kita perlu ketahui bahawasanya kematian ini adalah perpisahan yang sementara, bukanlah perpisahan yang abadi, yang di mana kita akan dikumpulkan. Dengan siapa sahaja kita berpisah itu, insya-Allah kita akan dikumpulkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Okey. Jadi kemudian bila takbir yang keempat, kita takbir itu kita berhenti ataupun kita diam seketika sampailah kita mendengar imam memberi salam. Dan selalunya bila kita mendengar imam beri salam ni, solat jenazah ni di sana, dia akan berikan satu kali salam. Itu Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, jadi satu kali salam tu adalah rukun, dua kali salam tu adalah sunat. Okey, jadi kalau dah bagi satu kali salam, jangan kita tunggu sampai salam yang kedua baru kita nak selesaikan solat. Okey, kalau tidak ada salam yang kedua, maka sudah selesailah solat jenazah itu. Jadi ini adalah pahala yang paling besar, yang di antaranya pahalanya sama seperti gunung Uhud yang di mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai maklumat tambahan untuk kita yang berada di sana, yang di mana setiap hari Jumaat selalunya imam akan membacakan surah sajadah pada rakaat yang kedua lah. Okey, imam akan bacakan surah sajadah pada rakaat yang pertama. Okey, imam akan bacakan surah sajadah dan surah al-insan. Okey, pada solat subuh hari Jumaat. Okey, jadi pada solat subuh hari Jumaat kita dengarkan kalau imam ada bacakan ayat ini, iaitu innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Okey, jika kita dengar imam baca ni, maka kita lihat imam tu pun sujud, kita pun sujud. Kita jangan rukuk. Kita dengarkan takbir, kita nampak orang di hadapan kita sujud, kita pun sujud, dan sujud ni dinamakan sujud tilawah. Bagi sujud tilawah bila kita membaca ayat-ayat sajadah, dan sujud tilawah ni kalau kita tak tahu bacaannya mencukupi untuk kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mencukupi untuk kita baca itu. Kemudian kita menantikan arahan daripada imam untuk kita bangun daripada sujud, kita pun bangun, dan imam akan teruskan bacaan ayat yang ke-16 dan berikutnya. Okey, kemudian barulah imam rukuk, kita pun ikut rukuk. Okey, jika imam tidak membaca doa kunut di dalam solat di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, maka kita pun tidak perlu membaca doa kunut, dan kita pun tidak perlu untuk kita sujud sahwi. Kerana kita tahu bahawasanya mereka di sana bukan bermazhabkan Syafi'i tapi bermazhabkan Hambali.
Okey, dan di antara pandangan Imam Ahmad bin Hanbal adalah tidak ada kunut pada waktu subuh. Okey, hanyalah kunut itu hanyalah dibacakan pada waktu-waktu nazilah, itu waktu-waktu nawazil. Okey, waktu-waktu yang sangat genting untuk umat Islam satu dunia lah. Okey, jadi itulah yang di mana kita tahu kalau imam tak baca, jangan kita baca. Jangan kita nak baca kunut yang ringkas ke, kunut yang panjang ke, jangan baca. Okey, jangan baca langsung. Okey, kita tunggu perintah imam, imam sujud baru kita sujud. Okey, kalau imam tu dah sujud, kita jangan baca Allah mahdini fiman hada wa afini fiman afait, kita baca kunut dengan laju. Jangan. Okey, kita menyelisihi perbuatan imam. Kita terus sujud. Okey, bila imam bangun daripada sujud, kita pun bangun daripada sujud. Jangan melambatkan perbuatan kita daripada perbuatan imam. Okey, jadi ini adalah maklumat tambahan sedikit sebanyak tentang kita yang perlu kita berada di sana. Jadi semoga apa yang saya kongsikan sedikit sebanyak ini boleh mendatangkan manfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan, kesilapan, kekurangan, harap dapat maafkanlah daripada kekurangan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita peluang untuk kita pergi ke umrah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.